Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, cikgu. Okay, Waalaikumsalam. Okay, semua sihat? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Okay. Kita akan belajar topik yang baru kan. Jadi sebelum tu saya nak tanya dulu. Siapa yang ingat lagi topik sebelum ni? Topik minggu lepas. Kita belajar apa minggu lepas? Saya. Okay, Mas Tura. Kita belajar tentang corak perbelanjaan. Okay, betul Mas Tura. Okay, ada berapa faktor yang mempengaruhi tu? Faktor yang mempengaruhi corak perbelanjaan? Ada 5, cikgu. Betul. Okay, ada 5. Siapa boleh bagi? Seorang satu. Seorang satu. Siapa bagi? Pendapatan. Okay, betul. Harga, Pendapatan. harga periklanan dan pemasaran. Okay, betul. Lagi? Cita Segmen rasa. pasaran. Nadia, apa Nadia? Segmen pasaran. Betul. Mas Tura? Cita rasa dan segmen pasaran. Okay. Okay, betul. Cita rasa dan pasaran. Okay, selain tu ada harga pengiklanan, barang pengganti. Okay, semuanya ada 5 kan. Okay, hari ni kita akan masuk topik baru. Topik yang berkaitan dengan cara pembayaran. Cara pembayaran secara tunai dan kredit. Tapi sebelum tu, cikgu nak tunjuk dulu video berkaitan dengan tajuk kita pada hari ni. Okay? Okay, kejap Ni kad bulannya RM1,500. Sekarang dengar tak? Dengar. Dengar. Okey. RM1,500 je? Sekejap ya. Okay, kejap. Cikgu ulang ni. Jumlahnya RM1,500. RM1,500 je? Sekejap ya. Ni kad kredit. Platinum. Kau ada? Bukan 1, tapi 10. Kau ada? Aku boleh beli beg tangan ni. Kau ada? Aku boleh makan sedap-sedap dekat sini. Kau ada? Kau like sekarang? Okey. Apa yang kau nak? Aku swipe je. Kau ada. Sheila ada. Anak teman popular. Ramai orang cari dia. Kau ada? Siapa telefon tu, Mak? Bank. Bank? Bank pun cari anak teman. Kau ada? Dia dapat banyak surat peguam. Kau ada? Sekarang ni aku stres. Kau ada? Ada. Drama ni untuk kau. Kad. Nanti hutang meningkat. Jangan sampai begitu. Tanya AKPK terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan kewangan. Okay. Okay, semua dah tengok video tu kan? Dah. Okay, siapa boleh bagi tahu apa kaitan video tu dengan tajuk kita hari ni? Mungkin berdasarkan video tu tentang penggunaan kad kredit untuk bayar. Okay, betul Mas Tura. Okay, sebenarnya video tu dia tunjuk kat kita kebaikan. Okay, kebaikannya dengan keburukan menggunakan kad kredit. Okay, apa contoh kebaikan yang ditunjukkan dalam video tu berkaitan dengan penggunaan kad kredit? Salah satunya, okay, dia berkaitan dengan kita boleh beli banyak barang kan. Kalau dia tengok video tu, dia boleh beli macam-macam barang. Okay, dia tak kisah berapa jumlah barang tu kan. Dia boleh beli banyak tapi last Dia dia tak kena payah bawa okay, cash. ya betul. Tapi dia boros kan. Okay, jadi hari ni kita akan belajar berkaitan dengan kaedah pembayaran untuk pembelian barang secara tunai dan kredit. Okay, saya share dulu. Okay, nampak tak slide?
Ya, nampak. Okey, ni tajuk kita kaedah. Cikgu. Okey, bagus. Okey, ini tajuk kita pada hari ini, kaedah pembayaran untuk pembelian barang dan juga fitur ekonomi dalam pembelian barang. Okay, yang pertama, okey, tengok kepada gambar ni kan, kita ada dua. Okey, siapa boleh beritahu apa dua kaedah pembayaran ni? Cash dan kredit mungkin. Okey, betul tu Ain. Okey, yang pertama tu adalah tunai. Dia menggunakan duit, dan yang satu lagi kredit lah. Okey, apa tu tunai? Tunai ni apabila kita pelanggan akan membayar menggunakan wang sebaik saja menerima barang ataupun perkhidmatan tu. Kalau kita bayar secara kredit pula, bayaran akan ditangguhkan. Okey, awak bayar gunakan kredit, dia akan tangguhkan dulu bayaran tu untuk tempoh masa tertentu. Jadi, tapi awak dah boleh guna barang tu walaupun belum habis bayar. Okey. Okey, ini untuk yang yang pertama adalah kelebihan tunai. Okey. Siapa boleh baca satu-satu point? Belum baca? Saya cikgu. Okey, Surah. Okey, kelebihan tunai yang pertama ni ialah harga lebih murah. Okey, betul. Lagi? Awak baca dulu. Baca semua cikgu. Ya. Harga lebih murah. Kedua, berbelanja secara berhemat. Ketiga, pengguna mungkin menikmati diskaun tunai apabila membayar secara tunai mengikut syarat diskaun. Keempat, bayaran tunai diterima secara meluas berbanding belian kredit. Dan terakhir, barang terus menjadi hak milik pembeli kerana harganya telah dibayar penuh. Okey, terima kasih Mas Tura. Okey, sebab apa kita cakap harga lebih murah? Sebab kalau kita beli secara tunai dengan beli secara kredit, okey jelaslah kat situ harga lebih murah. Sebab apa? Kalau kita beli kredit ni kita kena tanggung kos-kos lain, contohnya kadar faedah dan sebagainya. Okey, dia juga membolehkan kita berbelanja secara berhemat. Sebab apa? Kita nampak kan duit kita dikeluarkan. Okey, yang ketiga, pengguna mungkin menikmati diskaun. Okey, kalau kita pergi kat pasaraya dan berbelanja secara tunai, kita boleh dapat diskaun. Okey, bayaran juga diterima secara meluas berbanding kredit. Okey, contohnya kalau awak pergi kedai runcit, okey, awak boleh bayar secara tunai tapi tak banyak kedai runcit yang menerima pembayaran secara kredit kan. Okey, yang terakhir, barang terus menjadi milik pembeli kerana harganya telah dibayar penuh. Okey, seterusnya kita tengok pula kelemahan pembayaran secara tunai. Okey, siapa yang nak baca? Siapa nak tolong saya baca? Saya cikgu. Okey. Kelemahan tunai yang pertama, tidak dapat menikmati barang mewah seperti barang kemas kerana kekurangan tunai. Yang kedua, tidak dapat melindungi diri daripada inflasi. Yang ketiga, kurang sesuai untuk membeli barang yang mahal seperti kereta kerana melibatkan jumlah wang yang banyak. Yang keempat, ada risiko kehilangan tunai dan tiada jaminan dapat semula. Dan yang terakhir, pembeli suka mendapat perkhidmatan selepas jualan seperti membaiki atau mengganti barang yang rosak kerana penjual tidak bertanggungjawab selepas barang telah ditukar milik. Okey, terima kasih Ain. Okey, betul lah kalau kita bayar secara tunai ni, susahlah kalau kita nak dapat barang-barang mewah. Okey, sebab kebanyakan kita tak ada duit yang banyak kan. Okey, barang-barang mewah seperti barang kemas, lagi seperti kereta, rumah, jarang orang beli dengan tunai kan. Lepas tu kita tak boleh melindungi diri daripada inflasi. Kita juga tak boleh membeli barang yang mahal lah. Mesti cakap tadi, kereta yang melibatkan jumlah wang yang banyak. Dan kita juga berhadapan dengan risiko kehilangan tunai. Sebab apa, kita ni bila kita pegang duit banyak-banyak simpan duit banyak dekat rumah, bila perompak datang rumah awak kan, terus kena habis kan duit. Kalau kita pegang kat kredit, kita mungkin boleh dilindungi lagi lah duit kita. Okay. Dan pembeli suka mendapatkan perkhidmatan selepas tu, sebab tak sama seperti barang-barang yang kita beli secara kredit. Kalau beli kredit kita ada waranti dan sebagainya. Okey. Seterusnya kredit. Okey, kita tengok dulu kelebihan pembayaran secara kredit. Okey, tolong saya baca pula yang lain, pelajar lain ada tak? Saya cikgu. Okey, Nadia. Yang kelebihan dia, bayaran secara ansuran meringankan beban kewangan pembeli berbanding dengan bayaran secara tunai yang perlu dijelaskan sekaligus. Yang kedua, dapat menikmati barang walaupun harga penuh belum dijelaskan.
Ketiga, peningkatan taraf hidup pengguna kerana dapat menggunakan barang yang mahal seperti kereta dengan bayaran yang minimum. Seterusnya, menggalakkan pembeli merancang perbelanjaannya kerana terpaksa membayar angsuran bulanan. Terakhir, pembeli boleh menggunakan barang yang dibeli secara kredit untuk menghasilkan pendapatan atau memulakan perniagaan. Okey, terima kasih Nadia. Okey, ini adalah kelebihan-kelebihan kredit lah. Sepertinya kita boleh bayar secara ansuran lah. Ini dapat meringankan lagi beban kita tak payah bayar sekaligus. Okey, contoh awak nak beli kereta ke, awak tak payahlah keluarkan duit banyak dan bayar sekaligus. Okey, awak tak perlu menyimpan sehingga cukup duit tu dulu baru nak beli kereta kan. Awak boleh bayar secara ansuran. Okey, kita boleh beli barang-barang walaupun harga belum dijelaskan, kita dah boleh menikmati. Contohnya awak belum habis bayar lagi rumah, awak dah boleh tinggal dalam rumah tu. Okey, ini juga akan meningkatkan taraf hidup pengguna sebab barang yang mahal ni kita boleh bayar dulu dengan harga yang minimum. Okey, contohnya kalau awak ada kereta, awak ada rumah, okey, tu adalah contoh cara meningkatkan taraf hidup lah. Lepas tu menggalakkan pembeli merancang perbelanjaannya kerana terpaksa membayar ansuran bulanan. Okey, bila kita nak kena bayar ansuran bulan-bulan, kita akan kita akan merancang lah perbelanjaan kita tak adalah boros kan. Okey, pembeli juga akan menggunakan barang yang dibeli secara kredit untuk menghasilkan pendapatan atau memulakan perniagaan. Okey, seterusnya kredit. Okey, kelemahan pembayaran secara kredit. Okey, tolong baca. Cikgu. Okey. Kelemahan kredit iaitu pengguna terpaksa membayar jumlah yang lebih tinggi kerana dikenakan faedah, mendorong pengguna berbelanja melebihi kemampuan dan menyebabkan pembaziran berlaku, terpaksa menangguhkan perbelanjaan yang lain dan yang terakhir barang boleh ditarik balik jika pembeli tidak mampu membayarnya. Okey, terima kasih Anis. Okey, bila kita beli secara kredit, kita akan dikenakan dengan kita akan bayar dengan jumlah yang lebih tinggi. Okey, sebab apa? Sebab kita dikenakan kadar faedah. Okey, bila kita bayar secara kredit pun kita akan menyebabkan pembaziran. Okey, contoh macam kita tengok video tadi. Okey, dia beli banyak-banyak kan, dan itu boleh menyebabkan pembaziran. Kita terpaksa menangguhkan perbelanjaan yang lain. Okey, disebabkan kita dah banyak hutang ni, okey, kita dah kena tangguh ke perbelanjaan yang lain. Dan yang terakhir, barang kita pun boleh ditarik balik kalau kita tak mampu nak bayar. Okey, tengok contoh macam awak beli kereta tak boleh nak bayar 3-4 bulan dah kena tarik kan. Okey, sekarang kita beralih kepada fitur ekonomi dalam pembelian kredit. Okey, ini adalah fitur-fitur yang awak kena hadap lah bila awak beli secara kredit. Ini antara benda-benda yang awak kena tahu lah berkaitan dengan pembayaran secara kredit. Yang pertama, bayaran pendahuluan. Siapa tahu bayaran pendahuluan tu apa? Macam deposit ke cikgu? Ya betul. Bayaran pendahuluan ni macam deposit. Okey, kalau awak beli sesuatu barang, okay, kita bayar pendahuluan dulu. Okey, kita tengok apa tu bayaran pendahuluan. Okey, bayaran pendahuluan ni peniaga akan meminta pengguna membayar sejumlah wang. Okey, sejumlah wang itu merupakan bayaran pendahuluan. Jumlah yang kita bayar tu bergantung kepada harga barang dan juga atas pertimbangan penjual. Okey, kita kena bayar dulu berapa peratus itu bergantung kepada peniaga lah. Okey, bayar pendahuluan akan dipulangkan sekiranya barang tidak dapat diserahkan. Contoh awak beli apa-apa barang dan awak dah bayar, contohlah awak nak masuk rumah sewa kan, awak bayar dulu duit pendahuluan, tiba-tiba tuan rumah tu masih tak boleh bagi awak tinggal dalam rumah tu. Okey, jadi tuan rumah kena bagi balik bayaran pendahuluan tu pada awak. Tetapi bayaran pendahuluan itu boleh dihapus. Kiranya penjual tu dah tak perlu bayar dekat awak sekiranya awak yang tak bayar ataupun tak menunaikan kewajipan awak kan. Okey, yang kedua, kadar faedah. Siapa tahu kadar faedah tu apa? Hello, kadar faedah tu apa? Siapa tahu? Bunga cikgu. Okey, bunga. Okey, betul lah. Dia macam dia, nama lain dia tu bunga lah. Bayar bunga, betul. Okey, kadar faedah ni dia akan ditentukan oleh pihak yang memberi kredit lah. Contohlah awak pinjam, okey, awak berhutang ataupun awak pinjam daripada bank, jadi bank yang akan tentukan berapa kadar faedah yang dikenakan kepada awak lah. Okey,
kadar faedah ni pun bergantung kepada tempoh bayaran balik pinjaman. Okey, dia akan bagilah awak 10 tahun ke 5 tahun ke 3 tahun ke. Okay, yang ketiga, cas kewangan. Siapa tahu cas kewangan tu apa? Cas. Okay, siapa tahu? Nadia awak tahu tak cas kewangan tu apa? Tak tahulah cikgu. Okey, tak apa. Okey, cas kewangan ni, okey Nadia, cas kewangan ni akan dikenakan kepada semua pemegang kad kredit lah. Siapa-siapa yang ada kad kredit dia perlu bayar cas kewangan. Cas kewangan ni lebih kurang kadar faedah jugalah. Contohnya awak pinjam beberapa puluh ribu, nanti akan ada berapa akan dikenakan lah, ditentukan oleh pihak bank lah berapa yang awak kena bayar. Okey, ni jumlah yang perlu dibayar. Okey, jumlah yang perlu dibayar ni adalah baki. Okey, awak kena ingat baki. Baki harga setelah ditolak bayaran pendahuluan. Okey, ni maksud jumlah yang perlu dibayar kat sini awak kena faham berapa yang awak perlu bayar kepada pihak yang memberi pinjam. Contohnya awak pinjam dengan bank, okey, berapa jumlah yang awak perlu bayar kepada pihak bank. Jadi dia adalah baki daripada setelah ditolak bayaran pendahuluan tadi, okey, dan ditambah dengan jumlah faedah. Okey, ni formula untuk jumlah yang perlu dibayar. Okey, semua kena ingat formula ni, okey. Jumlah yang perlu dibayar sama dengan harga belian. Okey, berapa contoh kalau beli kereta, berapa harga kereta tu? Itu adalah harga belian. Tolak dengan deposit ataupun nama lain tadi kita belajar apa tadi? Kalau deposit, apa nama lain deposit? Wang pendahuluan. Betul, pandai tu Mas Tura. Betul, wang pendahuluan, dan juga kita akan tambah dengan jumlah faedah yang dikenakan. Okey. Mari kita tengok contoh pengiraan macam ni, kita nak cari jumlah yang perlu dibayar. Okey, kita tengok dulu. Siapa boleh tolong baca soalan ni untuk saya? Cikgu. Okey, Anis. Puan Zara membeli sebuah kereta bernilai RM100,000 secara kredit. Beliau telah membayar bayaran pendahuluan sebanyak 20% dan bakinya secara ansuran selama 6 tahun. Kadar faedah yang dikenakan oleh bank perdagangan ialah 4% setahun. Okey, terima kasih Anis. Okey, betul lah. Okey, okey, sekarang Puan Zara membeli kereta bernilai RM100,000. Okey, siapa tahu RM100,000 ni benda apa? RM100,000. Berdasarkan formula tadi. Okey, RM100,000 ni apa kalau awak tengok? Harga belian. Harga belian. Okey, pandai. Okey, semua pandai. RM100,000 ini adalah harga belian. Okey, kita cari lagi kata kunci ataupun info-info, maklumat daripada soalan ni. Okey, 20%. Okey, 20% tu apa? Deposit. Okey, deposit. Okey, betul, ataupun bayaran pendahuluan lah, sama juga dengan deposit. Okey, yang seterusnya 6 tahun. 6 tahun tu? 6 tahun tu tahun lah. Jumlah tahun lah kan. Dan 4% setahun. Jumlah faedah yang dikenakan. Okey, 4% ni adalah kadar faedah. Okey, betul. Okey, semua dah pandai. Sekarang kita tengok macam kita nak masukkan dalam formula ni. Okey, pertama sekali awak kena ingat formula seperti tadilah. Okey, jumlah yang perlu dibayar, harga belian tolak deposit tambah dengan jumlah faedah yang dikenakan. Okey, harga belian kita dah tahu tadi RM100,000 dan juga deposit sebanyak 20%. Okey, sekarang kita nak tahu jumlah faedah yang dikenakan. Okey, macam mana kita nak tahu jumlah faedah yang dikenakan? Kita kena darabkan jumlah pinjaman, darab kadar faedah dan juga tahun. Okey, sekarang kita tak tahu jumlah pinjaman tu nak dapat dari mana, betul tak? Siapa tahu jumlah pinjaman tu dari mana? Dari Okey, tak apa. Okey, tak ada lagi kat sini kan. Okey, jumlah pinjaman ni sebenarnya kita kena kira dululah. Okey, berapa kita nak pinjam daripada pihak bank. Okey, sekarang berapa kita nak pinjam, kita kena tolak lah harga belian tu dengan deposit. Deposit ni kita tak pinjam. Deposit ni duit awak. Contoh awak nak pinjam apa-apa, deposit ni kita bayar guna duit awak. Okey, sekarang kita kena tolak dululah. Kalau kita nak dapat jumlah pinjaman, kita kena tolak harga belian ditolak dengan deposit. Okey, ini adalah jumlah pinjaman. Okey, mari kita kira dulu. Okey, jumlah pinjaman sama dengan RM100,000.
Okey, 20% tu awak kena kira lah. 20% daripada 100,000 adalah 20,000. Jadi sekarang jumlah pinjaman kita adalah sebanyak 80,000. Okey, boleh tak setakat tu? Ada apa-apa soalan tak? Semua faham? Boleh cikgu. Faham cikgu. Okey, seterusnya kita dah tahu berapa jumlah pinjaman kan. Jadi senanglah untuk kita nak cari jumlah faedah yang dikenakan. Okey, jumlah faedah yang dikenakan sama formula dia jumlah pinjaman darab kadar faedah dan juga tahun kan. Jadi awak darabkan jumlah pinjaman kita dapat tadi 80,000 darabkan dengan 4% iaitu kadar faedah dan juga 6 tahun. Okey, 6 tahun tu berapa tahun yang kita perlu bayar, okey. Jadi jumlah faedah yang dikenakan adalah sebanyak 19,200. Okey. Jadi kat sini bila kita pinjam 80,000, okey, faedah yang kita dikenakan kepada kita adalah sebanyak 19,200. Okey. Jadi sekarang kita dah boleh kira jumlah yang perlu dibayar. Okey, jumlah yang perlu dibayar kita tambahkan jumlah pinjaman dan juga jumlah kadar faedah. Kita dah tambahkan kedua-duanya dan jumlah yang kita perlu bayar adalah sebanyak 99,200. Okey, 99,200. Okey, saya nak tanya, 99,200 ni kita kena bayar dalam masa berapa tahun? Siapa tahu? Berdasarkan soalan ni. Dia dah cakap. Siapa tahu? 6 tahun. Okey, betul. Pandai Mas Tora. Betul. Kita perlu bayar dalam masa 6 tahun. Jadi sekarang bila kita dah tahu 99,200 ni perlu dibayar dalam masa 6 tahun, kita nak bayar bulanan. Okey, ini adalah cara kita nak bayar. Kita nak tahu berapa sebulan kita nak bayar. Okey, ini adalah bayaran ansuran. Okey, pertama sekali kita darab dulu 6 tahun dengan 12. 12 ni maksudnya setahun ada 12 bulan kan. Jadi semua keseluruhannya adalah 72 bulan masa yang diberikan untuk kita membayar balik pinjaman kita. Okey, jadi sebulan kita perlu bayar sebanyak RM1,377.75. Okey, semua faham tak? Cara nak kira jumlah yang perlu dibayar ni. Faham. Faham cikgu. Siapa ada soalan? Ada siapa-siapa tak faham atau ada nak tanya apa-apa soalan tak? Tak ada. Okey, bagus. Kalau tak ada, kita teruskan. Okey. Okey, kita teruskan dengan kita dah belajar semua cara-cara pembayaran tunai kredit dan juga fitur-fitur ekonomi. Sekarang kita nak uji kefahaman awak. Saya nak uji kefahaman awak semua. Okey. Okey, soalannya pilih padanan yang sesuai. Okey, awak tengok kelebihan kelemahan semuanya, awak cuba padankan dengan situasi di sebelah kanan. Okey. Siapa nak jawab soalan yang pertama? Saya cikgu, saya. Okey, Ain. Apa? Kelebihan tunai harga lebih murah kerana tiada unsur faedah. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, betul Ain. Betul. Kelebihan tunai adalah harga dia lebih murah lah sebab dia tak ada kadar faedah. Okey, yang kedua, siapa nak jawab? Saya. Okey, Mas Tura. Kelemahan tunai ni yang bawah sekali tu cikgu. Sukar mendapatkan perkhidmatan selepas jualan. Ya, okey betul. Okey betul Sukar mendapatkan perkhidmatan selepas jualan. Okey, sebab dia tak sama macam kredit lah. Dia tak ada warranty ke apa ke, tak ada. Okey, kalau awak bayar awak terus bawa balik barang awak. Macam tu je. Okey. Okey, soalan yang ketiga. Siapa nak jawab soalan yang ketiga? Saya cikgu. Saya cikgu. Siapa nak jawab yang ketiga? Ya. Anis. Okey, Anis dulu. Kelebihan kredit iaitu meringankan beban kewangan cikgu. Okey, okey betul Anis. Kelebihan kredit kita akan meringankan beban kewangan kita lah. Kalau kita ada duit lagi, kita masih boleh dapat barang tu. Betul tak? Jadi kita boleh, kalau lupa kita tak ada duit lagi. Okay, sorry. Okey, yang terakhir. Okey Nadia. Saya cikgu. Okey Nadia. Kelemahan kredit mendorong pengguna berbelanja secara berlebihan. Okey, ni adalah last, okey. Okey betul. Terima kasih. Okey. Betul. Kita akan mendorong pengguna berbelanja secara berlebihan. Kita akan menjadi boros lah. Okey, saya ada lagi soalan. Okey, tentukan sama ada pernyataan tersebut betul atau salah. Okey. Untuk soalan yang pertama. Siapa nak jawab?
Saya cikgu. Siapa tu? Anis kan? Okey, Anis. Salah cikgu. Baca kena soalan baca dulu. Baca soalan dulu Anis. Bayaran pendahuluan dikenakan setiap kali bayaran angsuran dibuat. Salah cikgu. Okey, tengok betul. Okey, betul. Jawapannya salah. Sebab apa salah? Okey, bayaran pendahuluan kita akan buat setiap kali masa kita beli tu. Yang kali pertama kita beli tu kita bayar pendahuluan. Bukannya setiap kali awak nak bayar, nak buat pembayaran secara ansura awak bayar pendahuluan, tak. Maksudnya setiap kali awak nak beli barang yang masa mula-mula tu je awak kena bayar pendahuluan, lepas tu awak diikuti dengan bayaran angsuran. Jadi bayaran pendahuluan ni awak tak akan bayar banyak kali lah. Awak bayar sekali je. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Saya cikgu. Okey, Nadia. Pemegang kad kredit dikenakan caj kewangan atas kemudahan kad kredit yang disediakan. Betul. Betul jawapan dia. Okey, terima kasih Nadia. Betul jawapan awak, pandai. Okey, pemegang kad kredit akan dikenakan caj kewangan lah kepada caj kewangan kemudahan kad kredit yang disediakan. Jadi kalau awak pemegang kad kredit, awak akan dikenakan caj kewangan. Okey, yang terakhir. Siapa nak jawab? Saya cikgu. Okey. Jumlah faedah yang dikenakan bergantung kepada tempoh bayaran balik, pinjaman dan bayaran pendahuluan yang dibuat. Betul. Okey, betul. Pandai. Okey, betul. Jumlah faedah yang dikenakan bergantung kepada tempoh bayaran balik lah. Okey, ni soalan terakhir kita pada hari ini. Saya bacakan untuk awak. Adik membeli sebuah kereta yang berharga RM70,000. Okey, RM70,000. Dia telah membayar wang pendahuluan. Okey, wang pendahuluan sebanyak RM15,000. Faedah yang dikenakan ialah 3.5% untuk 10 tahun. Okey, sekarang cikgu bagi kamu masa 5 minit untuk awak tulis. Okey, buat jawapan dekat kertas. Nanti cikgu nak tengok jawapan kamu. Boleh? Boleh semua? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, buat saja. Okey, semua dah siap ke? Sikit lagi cikgu, sikit lagi. Okey. Teruskan. Saya bagi kamu masa lagi seminit, okey? Tulis macam saya buat tadi. Macam saya tunjuk tadi. Semua kena ada benda-benda tu. Jangan lupa tulis. Keluarkan dulu maklumat, tulis formula, okey? Macam saya buat tadi. Okey, semua dah siap? Dah lama ni? Okey? Dah cikgu. Okey, dah. Okey, siapa nak tunjuk saya? Okey, saya nak tengok jawapan kamu. Saya nak tengok. Boleh semua tunjuk tak kertas yang awak tulis tu? Mesti ada yang tak buat ke semua buat? Buat. Mana Mastura? Tunjuk kertas kamu. Ni. Okey, bagus. Bagus Mastura. Anis. Anis pun bagus. Ni Nadia, Ain mana Nadia? Ni cikgu. Okey, semua bagus-bagus Okey, sekarang siapa nak tunjuk dulu jawapan dia? Okey. Saya nak semua orang seorang bagi tahu maklumat. Okey, semua orang kena selesaikan soalan ni. Siapa nak mula dulu? Mastura. Ain nak mula dulu Ain. Okay, Ain, saya nak daripada kamu, saya nak kamu cakap maklumat yang awak dapat daripada soalan tu je. Cikgu saya nak kena tunjuk juga ke? Boleh je awak cerita kat kawan-kawan awak. Ada yang nampak tak? Saya Nampak. Nampak Okay, maklumat yang saya dapat ni harga kereta ataupun harga kereta RM70,000. Deposit atau wang pendahuluan RM15,000. Lepas tu kadar faedah yang dikenakan 3.5%.
untuk 10 tahun. Okey, bagus Ain. Okey Ain, boleh tak awak beritahu saya apa formula dia? Jumlah yang perlu dibayar tadi. Awak Jumlah yang perlu dibayar, harga belian tolak deposit tambah jumlah faedah yang dikenakan. Nampak tak? Saya rasa tu tak nampak. Okey, saya nampak. Nampak. Okey, betul tu Ain, bagus. Okey. Terima kasih Ain. Okey, sekarang siapa nak sambung pula pengiraan tu? Jumlah pinjaman. Saya nak jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman, okey? Okey Anis Sebagai Anis dululah Okey Anis. Saya nak kira jumlah pinjaman tu Anis. Jumlah pinjaman, harga belian tolak dengan deposit. Harga belian tu sebanyak RM70,000, deposit RM15,000, tolak harga belian tolak deposit. Jawapan dia RM55,000 cikgu. Okey, betul. Betul tu Anis. Pandai Anis. Okey. Sekarang kita dah dapat jumlah pinjaman. Okey, teruskan. Saya nak tahu jumlah faedah yang dikenakan dan jumlah yang perlu dibayar. Okey. Siapa nak cuba? Okey, Mas Tura. Mas Tura boleh cuba. Boleh ke Mas Tura? Saya cuba cikgu. Boleh. Cikgu nampak kan ni? Saya buat ni. Okey, saya nampak. Okey, jumlah faedah yang dikenakan, Okey. formula dia jumlah pinjaman kali dengan kadar faedah kali dengan tahun. Jumlah dia 55,000 kali 35% kali dengan 10 tahun tu. Lepas tu dapat jumlah dia 19,250 Okey. untuk jumlah faedah yang dikenakan. Okey. Boleh awak bagi jumlah keseluruhan, jumlah yang perlu dibayar. Berapa? Jumlah yang perlu dibayar saya kira tadi ni dapat 74,250. Okey, macam mana awak dapat 74,250 tu? Macam mana guna formula yang cikgu tunjuk tadi tu, jumlah pinjaman campur jumlah faedah yang dikenakan. Okey, betul. Pandai Mas Tura. Okey. Terima kasih Mas Tura. Okey, betul. Sekarang kita dah tahu jumlah keseluruhan kita perlu bayar 74,000. Okey, sekarang saya nak tahu berapa bayaran ansuran ni last. Okey, yang terakhir. Boleh tak? Saya cikgu. Okey Nadia, bagus Nadia. Okey, macam mana bayaran ansuran? Bayaran ansuran tu 10 tahun darab dengan 12 sama dengan 120 bulan. Okey, betul. Lepas tu jumlah yang perlu dibayar bagi dengan 12 tu. Dapat RM618.75 sebulan. Okey, semua dapat RM618 ke? Semua dapat? Sama Dapat, sama. Betul. Okey, Sama, semua yang dah pandai, semua yang dah faham. Okey. Okey, siapa ada soalan? Okey, sebelum kita habiskan kelas kita pada hari ni, ada apa-apa soalan tak? Tak ada kan? Semua pandai-pandai. Tak ada. Okey, bagus. Semua pandai-pandai yang faham ni pun. Topik ni topik yang mudah je kan? Okey, sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ni, siapa nak bagi tahu cikgu apa yang dia pelajari pada hari ni? Okey, bagus Mas Tura. Okey, apa awak? Okey, boleh share tak apa yang awak dapat pada hari ni? Okey, secara keseluruhannya kita dapat tahu kebaikan dan keburukan antara bayar pakai cash dengan bayar pakai kad. Okey, bagus. Okey, dulu tu lepas tu kita juga ni belajar tentang macam mana nak kira jumlah pembayaran yang kita beli satu pakai untuk bayar ansuran tu. Okey, bagus Mas Tura. Okey, semua dapat benda yang sama tak? Okey, yang lain dapat benda yang sama tak? Kan ada yang ketinggalan. Semua faham Sama cikgu. Faham. Okey, bagus. Okey, sebab kita tamatkan kelas kita pagi hari ni, saya akan bagi kamu latihan. Okey. Latihan ni, okey saya tunjuk dulu latihan ni. Awak kena awak buat latihan ni dekat rumah. Awak boleh bincang lah tapi jangan meniru ke apa ke, okay? Boleh bincang. Nampak tak soalan ni? Nampak tak? Nampak cikgu. Nampak. Okey, nampak tak apa. Siapa yang tak nampak tu nanti cikgu akan share dekat kita punya
WhatsApp group okey. Awak ada 3 soalan je awak siapkan dan minggu depan kita akan bincangkan. Okey. Okey, start itu dulu kelas kita pada hari ini. Okey, semua Baik, tak ada cikgu. soalan kan? Okey, Tak ada. Kita okey, bagus Ingat apa yang kita belajar hari ini, okey, untuk awak jawab dalam ujian nanti. Okey, saya rasa takat tu dulu. Terima kasih sebab masuk kelas hari ini. Okey, itu daripada saya. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.